Oh, ada yang sharing. Boleh kita mula, Doktor? Boleh, silakan ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Saya Puan Nurul Tiana Jasni, boleh panggil saya Puan D. Untuk sesi pagi ni saya akan jalankan kelas kemahiran maklumat bagi modul Scopus Advanced Literature Search. Okey, jadi kalau mungkin ada yang first time dengar Scopus tu apa, ataupun mungkin ada yang nak bertanya ke all the way during the session, you can just stop me and then unmute, kemudian tanya teruslah. Okay, mungkin ada setengah tu macam pernah dengar-dengar orang mention tentang Scopus. So sebenarnya untuk pelajar, kita menggalakkan anda bila nak mencari artikel bagi melaksanakan ataupun nak buat literature review, nak buat research proposal ke apa, kita minta anda refer kepada pangkalan data yang dilanggan oleh pihak perpustakaan. Kemudian dalam masa yang sama, kita juga minta anda refer kepada dua database ini dahulu, iaitu Scopus dan juga ada satu lagi Web of Science. So dia punya interface lebih kurang sama, functionnya juga masih sama, iaitu untuk memberi anda jurnal-jurnal, artikel ataupun kajian-kajian yang telah dilakukan dan dia merupakan yang kita kategorikan sebagai jurnal berimpak tinggi. Ibaratnya contoh macam ni, kalau pensyarah ke, penyelidik ke, researcher ke, bila dia menghasilkan sesuatu kajian ataupun menghasilkan paper, conference dan sebagainya, termasuklah kalau pelajar postgraduate, mereka perlu diorang punya hasil, diorang punya thesis tu ataupun diorang punya penulisan tu mesti diterbitkan antara di dalam Scopus ataupun dalam Web of Science. Maknanya kalau masuk dalam salah satu ni, bermakna dia masuk dalam ranking lah, macam carta lagu kan, top 5, top 10 tu kan. Okay, jadi sebab tu kalau pelajar, bila anda mencari artikel-artikel, selalu pensyarah biasanya dia akan sajalah tanya, dapat artikel dari mana? Jadi kalau awak jawab, saya dapat dari Scopus, saya dapat daripada Google Scholar. Kat situ kena pula dia tanya, Google Scholar, jurnal apa? Jurnal tu ada tak dalam Scopus? Jurnal tu ada tak dalam Web of Science? Jadi dia bukan senang-senang. Jadi pensyarah ni nak naik pangkat, macam pensyarah UiTM pun nak naik pangkat, nak bagi apa orang kata, markah penilaian dan sebagainya, dia orang mesti menghasilkan penulisan dan penulisan itu mestilah berimpak tinggi. Dia tak boleh simply suka-suka tulis, letak kat Google Scholar, letak dekat mana Facebook, semua tak boleh. Mesti perlulah diindeks di dalam Scopus ataupun Web of Science. Dan ada juga pelajar dia suka tanya saya macam ni, saya cari dalam Scopus artikel pun, saya cari dalam Web of Science tetapi tak jumpa pun full text. So kena faham sikit. Dia punya features dia ataupun Scopus dan Web of Science ni, dia adalah abstract and citation database. Bermakna dia hanya memberi di dalam itu abstract dan juga berapa orang cite sesuatu paper yang masuk dekat dalam Scopus ataupun Web of Science ni. Okay. Dan bila anda nak mendapatkan full text, nanti saya tunjuk dalam Scopus. Okay, contohlah anda jumpa ada satu journal of design ke dan sebagainya, architecture. Lepas tu bila anda ada jumpa dalam Scopus, view full text ataupun view publisher, sekiranya dia link kepada database, contohnya UiTM kan langgan Emerald, langgan ProQuest, langgan ScienceDirect, baru anda boleh dapat artikel tersebut. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, Scopus dengan Web of Science ni bukan full text database ke? Bukan, dia adalah abstract and citation database. Okay? So itulah sedikit intro. So saya tunjukkan dahulu slide untuk memberi sedikit gambaran, dan kepada mereka yang mungkin ada di sebelah anda ada device kedua, laptop dan sebagainya, saya minta anda pergi ke website library. Okay? Pergi ke website library, nampak website library ni. Okay, kemudian di sini anda klik pada Our Collection. So klik pada Our Collections. So kita buka siap-siap. Kita buka siap-siap Scopus supaya nanti sambil saya terangkan slide, kita buat bersama-sama. Boleh? Okay, so dekat sini dah jumpa dah website library Puncak Alam. So type je ataupun Google saja puncakalam.library.uitm.edu.my. So Perpustakaan Kompleks Alam Bena pun dia gunakan page yang sama ni lah. Okay, pada mereka yang dah dapat page ni, anda klik pada online database. Okay, so online database. So dekat sini, inilah yang meletakkan sebanyak 21 ataupun 22 pangkalan data yang kita langgan.
Di dalam ni ada macam-macam lah. Mungkin anda dah pernah pergi kelas sebelum ni, nak akses journal macam mana, nak akses e-book macam mana, nak akses apa lagi macam-macam, semua di dalam page ni. Ada student, okay, dia orang kata dia suka pergi tab yang ini, yang easy access tu. Tak ada masalah, sama juga. Tak kisah daripada mana-mana pun, as long as anda ada internet connection, masukkan saja. Nak username dia apa? Nombor matrik, password apa? Apa yang selalu guna ni? Password apa? Tu tak pernah akses. Jangan tak pernah akses. Password apa? Ada tak yang jawab? Tu tak pernah. Kalau staff, sama. Username adalah nombor staff. Password apa? Tak ada orang jawab ni. Kat chat pun tak ada. IC number. IC. Betul, password IC number. So masukkan, jangan share lah dengan kawan-kawan ke yang mana, kawan-kawan yang bukan student UiTM, jangan share, kemudian anda login. So sama je, dia punya interface sama macam yang saya dapat tadi di bahagian yang ini, page e-resources. So nak check Scopus tu dekat mana, dia ada dekat huruf S. Okay, so dia ada dekat sini. Kalau kita nak tahu dia punya lebih description dia, Scopus tu apa, SciDirect tu apa, database sebab ini dia punya nama je. Anda klik pada expand all description. So klik expand all description. Okay, so kita tahulah cerita dia SciDirect ni apa, Scopus tu apa. So Scopus ni. So Scopus ni dia special sikit sebab dia adalah langganan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk semua IPTA, Universiti Awam. Okay, jadi memang kita dapat akses lah. Kalau Web of Science tu pula, UiTM memang subscribe sendiri. Sebab tu kita ada dapat license pagi tadi session apa? Kelas database apa? Belajar apa? Reference Manager guna software apa? Kelas yang sama kan pagi tadi? Guna apa? Anda guna software apa? Kelas lain Faniana, kelas Dr. Lan. Oh, kelas lain. Ni kelas ni belum lagi lah. Kelas ni belum lagi. Kelas ni baru online database last week. Okay, so baru online database. So kalau kita gunakan untuk manage kita punya references, untuk UiTM kita ada special lah, kita langgan kepada software EndNote sebab kita melanggan pada database Web of Science. Tu iklan sekejap lah. Okay, kelas yang sama punya kelas lain. Okay, so dekat sini kita dah bagi tu dah. Scopus tu apa? Okay, Scopus ni sebenarnya kat sini dah mention dah. Abstract and Citation Database. Jadi janganlah pening-pening kenapa tak jumpa full text. Kenapa tak jumpa full text? Sebab dia adalah Abstract and Citation Database. Okay. So saya pergi balik pada slide. Okay, jap. Okay, so nak tahu cerita sikit, dalam modul ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan tengoklah Scopus tu punya interface, okay? Kemudian saya akan lebih tekankan pada basic search. Kalau dulu dah tahu online database tu apa, so macam mana nak cari author search. Author search ni kalau awak nak tahu, okay, pensyarah awak ni dia tulis berapa paper? Okay, pensyarah yang mengajar awak ni, sebab biasanya pensyarah UiTM mesti menghasilkan penulisan. Okay, macam kita orang ni tak adalah, tak masuk dalam ranking ni lah. Ada pun ada tapi jarang berlaku sebab kita ni biasa kena buat paper yang kolaborasi ataupun collaborate paper. So affiliation tu apa? Nak tengok Universiti Teknologi Mara ni berapa banyak paper yang telah masuk dalam listing Scopus ni. Kemudian kita belajar sikit advanced search. Kemudian yang metric ni just nanti saya pergi sepintas lalu lah. So duration 2 jam ni harapnya dapat habis dengan dan anda boleh guna lepas tu fully Scopus tu apa. Okay? Baik, seterusnya, okay, Scopus ni kalau yang ini adalah URL dia untuk anda tahu fact sheets. Maknanya nak tahu dalam tu ada berapa records, ada 24 berapa million, dalam tu termasuk 5,000 publisher. Jadi kalau macam ada jumpa top-top journal yang dipublish oleh siapa, Taylor and Francis, Sage, apa lagi, Wiley, semua termasuk dalam ranking ni lah. Okay, dan dia adalah macam saya mention awal tadi, Abstract and Citation Database. Okay, jadi di dalam tu apa lagi yang ada? Okay, ini antara yang basic yang selalunya student perlu tahu. Antaranya sources tu apa? Okay, di dalam Scopus tu dia ada sources, dia ada search, dia ada part untuk alerts, dan juga kalau anda nak buat anda punya account sendiri pun tak ada masalah menggunakan email account. Kemudian maknanya dia lebih kepada personalization. Maknanya mungkin anda nak dapat alerts, okay, nak simpan history searching yang awak cari, itu lebih maknanya awak kena buat account sendirilah. Okay.
So kita buka, saya terus buka pada Scopus sebab sambil kita tengok slide, kita terus buka bersama-sama. Pada yang dah buka laptop di sebelah tu dapat tak sama macam saya ni Scopus? Sekejap dia tengah loading. Okay, dapat tak sama? So sign in ni ataupun create account sekiranya anda memang orang kata nak dapat alert ke, nak save anda punya history, nanti mungkin nak cari lagi ke apa, so bolehlah create account. So macam saya ni contohnya saya dah memang ada account saya sendiri, so saya bolehlah nanti sign in saja. Contohnya saya guna saya punya UiTM punya email. Okay, so saya sign in. Okay, so dia sama juga. Sama, ada setengah orang dia mungkin nak create account, ada setengah tu dia macam tak nak atau pula masing-masing. Okay, so apa yang ada dekat sini macam saya mention tadi, ada search, ada sources, ada documents, ada authors, ada affiliation. Affiliation ni yang Universiti Teknologi Mara tadi. So di bahagian bawah ni ada search, kita nak search apa pun ada, dan kita nanti akan tengok advanced document search. Okay, so tu dia punya interface dia. Okay, ni antara yang biasa basic lah. Okay. Kemudian Scopus sources list. Scopus sources list ni apa? Dia adalah listkan semua sekala jurnal. Tak kisahlah dia tu diindeks ke tidak diindeks ke. Okay, di dalamnya dia akan letak kalau bahan tu termasuk dengan ISSN number. Contohnya jurnal ni dia ada macam nombor IC, nombor ID dia sendiri. Okay, so kalau kita buka bersama-sama, kita klik sources. Okay, nampak? Kat sini sources ni dia apa? Ada 41,462 dan sebenarnya anda boleh export list ni dalam Excel. Biasanya ni pensyarah lah, dia nak tengok lebih detail dan sebagainya, dan di dalam ni dia dah siap letak dah. Okay, berapa dia dokumen ada di dalam. Contohnya macam ni lah, Cancer Journal for Clinician ni ada 109 dokumen. Kemudian berapa ramai orang cite? Okay, 47,000 dah. Okay, kemudian dekat sini first, second, third, fourth ni, dalam suatu jurnal ni, contohnya macam jurnal ni lah, chemical reviews ni, sebenarnya diorang macam ada report card tau. Dia ada report card yang dibagikan mengikut kuartal. So Q1, Q2, Q3, Q4. Selalunya, ibaratnya kalau pensyarah ke penyelidik, kalau dia masuk antara dalam Q1 ke Q2, Q3 ni, tu antara yang terbaik lah. Okay, bermakna dia punya penyelidikan dia tu sangat berimpak tinggi. Kalau masuk Q4 pun tak ada masalah. Biasanya kalau macam student PhD postgraduate nak viva kan, kalau masuk anda dapat Q4 ni pun dah kira okey dah. Janji dia dimasuk ataupun diterbitkan dalam Scopus ini. So di sini juga kita boleh tengok apa? Kita boleh tengok jenis source type. Nak tengok journal saja ke, nak tengok book series ke, nak tengok conference proceeding ke. Ini adalah antara ni daripada yang 41,000 ni kita boleh tengok. Di sini juga anda boleh letak apa? Katalah nak type. Ni student apa mana boleh architecture ya? Kat and design ni. Interior design. So katalah kita nak letak certain keyword ke, contoh macam ni kan, saya type interior atau kita type saja design ke, sebab sometimes awak punya course ni dia duduk dalam mana, nampak ni, dalam computer science. So bermakna kita boleh filterkan mengikut bidang, subject area. Dia akan lebih detail lah, katalah nak tengok. Saya letak saja computer design saja, kemudian klik pada apply. So dapat sama tak dengan saya, 110. 110 ni kita boleh lebih detail lah. Ini antara jurnal-jurnal yang diterbitkan. Ada yang diterbitkan dalam IEEE, ada yang diterbitkan dalam graphics punya jurnal, ada yang diterbitkan dalam macam-macam jurnal lagi lah. So itu antara fungsi sources. Subject area ni pun kita boleh tumpukan pada, kalau kita tahulah publisher ke apa, kalau tak tahu just letak subject area pun dia akan bagi listing macam ni, results. So itu adalah sources untuk anda carilah dalam Scopus ini. Kemudian slide balik. Kita pergi pula pada basic search. Basic search ni dia ada first kali yang kita akan buat bersama-sama adalah di bahagian document search. So document search ni penting untuk anda identify keyword. Keyword dan juga untuk kita buat filtering. Kalau makeup ke kamera pun ada filter, yang dalam Scopus pun ada filtering supaya dia lebih narrowkan. So filtering ni ada banyak cara, so kita buat bersama-sama. Saya pergi balik pada search. Dah balik dah dalam search.
Okay, kalau ada yang tak nak unmute boleh respon dekat chat nanti saya macam cakap seorang-seorang ni dalam bulan puasa ni. Macam cakap seorang-seorang pula. Okay, so di bahagian documents ni, okay, kalau tengok by default, dia memang dah letak dah article title. Ingat tadi, Scopus adalah database abstract and citation sebab tu dia ada abstract. Kemudian kita boleh juga masukkan keyword. Sebab kadang-kadang kita tak sure pun tajuk jurnal ke tajuk paper dan sebagainya. So kadang-kadang student main random je letak keyword. Okay. So kita boleh juga di sini kita letaklah apa yang kita nak cari. Okay. Kalau saya letak dekat sini interior design. Yang penting dekat sini sebenarnya kita tahu keyword. Sebab tu penting masa anda nak buat research proposal ke, identify dulu. Kadang-kadang mungkin interior design, tapi lepas tu awak nak narrowkan. Interior design hanya di dalam apa, landscaping ke, building ke, housing ke dan sebagainya. So anda kena identify dia punya keyword terlebih dahulu. Dia tak boleh main random type macam Google Scholar tu. Dia mesti secara bersistematik lah bila kita nak buat searching dalam Scopus. Okay, kalau tak sure sesuatu keyword tu apa dia, anda boleh refer pada thesaurus ke, pada dictionary ke, okay, sebelum kita nak masukkan sesuatu keyword. So saya type dulu interior design. Okay, semua orang dah type, dapat berapa? Siapa yang dah tekan search dapat berapa? Saya tunggu yang lain dulu, saya tak tekan lagi. Dapat 100,000 ke 10,000? Ke belas-belas ribu. Siapa yang buka laptop sebelah tu dapat berapa? Dah ada yang dah dapat search result? Ada, belum. Tak ada seorang pun cari. Dah, belum. Ada berapa orang dah ni? Ada 54. 54 ni tak ada yang cari ke? Dapat berapa? Saya tekanlah search. 28,000. 28,000. Okay, sama. 28,354 sama. Okay, sama. Okay, so dekat sini sebenarnya kita dah boleh buat filter dah. Okay, cumanya kejap lagi saya nak tunjuk magic lah. Magic dia ni sebenarnya simple je dalam searching strategi ataupun bila kita nak buat teknik pencarian. Daripada sini sebenarnya kita boleh gunakan, ingat tadi filtering dia duduk di sebelah kiri ni. Abaikan je lah ni all open access, cuma saya mention dekat sini. All open access ni bermakna anda akan dapat bahan-bahan yang diberikan akses secara percuma oleh pihak publisher. So open access ni pun dia ada kategori. Kategori dia macam rumah semi-D, rumah cluster. So ada setengah yang diberi percuma tu ada berkonsep gold. Ada setengah tu hybrid gold. Ini detail dia saya tak bercerita lah. Cuma ibaratnya kalau anda dapat all open access tu, bila dia bagi untuk download ke ataupun anda nak tengok bahan itu, so just download je, tak ada masalah pun. Okay, tak ada kena bayar ke apa ke. Okay. Kemudian kita boleh filterkan ikut tahun. So di sini sebenarnya kadang-kadang ada pesara dia mention, okay, anda punya kajian ataupun research proposal, artikel yang anda gunakan tu mestilah 5 years current. Okay, tetapi kita tak boleh terlalu, orang kata terlalu strict sangat 5 tahun ni. Sebab bagi mereka yang macam bidang engineering, bidang-bidang medik, foundation ataupun kadang-kadang teori, framework dan sebagainya, tahun bila? Takkan teori-teori ni semua tahun 2021. Biasanya teori-teori ni ataupun orang punya penemuan ke, biasanya mesti tahun-tahun belakang. Jadi macam saya pun selalu cakap pensyarah, jangan terlalu straight sangat dalam 5 years tu. Okay, sebab pelajar perlu juga merujuk kepada, kadang-kadang ada buku teks yang mungkin tahun 2010, 2007 dia punya penerbitan dia tu. Tetapi kita boleh nampak dia punya findings dia tu boleh digunakan untuk pelajar rujuk dalam dan digunakan dalam dia punya assignment. Okay? Sebab ada setengah pensyarah tu dia memang cakap saya nak 5 tahun je. So saya macam bila saya pergi bengkel-bengkel research yang lain tu, mereka ada juga cakap kita tak boleh terlalu strict sangatlah 5 years. Janganlah nanti student bila dengar macam tu, dalam awak punya references ataupun artikel tu jumpa tahun 1990, 98 janganlah, lagilah student buat pasal IT ni kan, interior design. Okay, mestilah ada yang pasal 3D, 3D design dan sebagainya. Boleh guna bahan-bahan yang tahun-tahun lama tu, tetapi mestilah orang kata dalam 70% tu mesti artikel yang tahun terkini 5 tahun. Okay.
So kat sini kita boleh lagi nampak subject area. So subject area ni kita boleh filterkan lagi. So biasanya interior design ni dia duduk dalam komputer IT, teknologi, computer science macam tu. So awak boleh filterkan. So document type. Saya suka juga narrowkan pada document type ni supaya pelajar tidaklah gunakan semuanya jurnal artikel je awak guna dalam awak punya research proposal ataupun assignment. Sebenarnya anda perlu menggunakan pelbagai jenis bahan ataupun format bahan. Mesti guna e-book. Ingat kan minggu lepas belajar. Mestilah guna daripada database yang berbeza. Okey, mestilah guna juga buku teks. Buku printed. Dekat kompleks Asambena tu library ada banyak buku-buku latest, kena guna juga. Jangan, sebab tu saya cakap bila pensyarah nanti bila dia check di bahagian references, dia biasanya akan tahulah ini saya guna jurnal je, bahan lain tak ada. Macam ada satu fakulti tu, dia punya pensyarah memang sangat orang kata teliti lah. Jadi bila pelajar tu guna bahan-bahan untuk dia punya penulisan dan sebagainya assignment, dia akan tahu. Okay, pastikan pelajar ni jangan terlalu guna artikel jurnal. So gunakan bahan-bahan yang lain juga. Okay, so ada banyak-banyak lagi filter nampak dekat sini. Kita boleh filterkan. Jimat kan kalau tadi kita dapat 28,000, sebenarnya bila awak gunakan filter ini dia akan lagi kecilkan awak punya orang kata narrowkan result hits tu lebih terperinci lah, detail sikit. Okay, kadang-kadang memang mula-mula excited tau 28,000 ni, nanti all the way bila awak nak filter, nak cari, nak baca, nak scanning, baru baca abstract je awak dah berpinah mata dah. Apa ni banyak sangat. Okay, so seterusnya saya nak tunjukkan satu teknik di mana daripada 28,000 ini dengan menggunakan keyword yang sama, interior design, dia akan jadi lebih sikit. Okay, so saya pergi saja pada edit. Edit je, tak payah nak type lagi sekali, okay. Bila kita edit ni, dia akan pergi balik pada keyword. Ada setengah student tu dia pergi new lagi, search lagi, tak payah. Edit saja. Dalam Scopus ni dia ada function untuk edit. So dekat sini saya menggunakan, saya letak saja tanda apa ni? Ni tanda apa? Quotation mark ke, bracket ke, apa ke, penutup kata, pembuka kata, tak kisahlah apa pun. Okay. So tadi kita dapat 28,000. Okay, sekarang ni saya nak anda klik search. Dapat berapa? Saya tak klik lagi, saya tunggu orang lain. Dapat berapa? Ada yang dah dapat? Dia tak ada orang yang jawab dalam chat dia. Saya buka dua device ni, saudara. So Syazwan dapat berapa? Anis? 7,000. Berapa? 7,000? Farid dapat berapa Farid? 7658. Kita tengok. Saya tekan search. Okay, so sama 7658. Jadi dekat sini sebenarnya trik dia, apa yang saya buat tadi adalah, nampak tak beza? Sebelum kita letak quotation mark penutup kata, pembuka kata dengan selepas kita letakkan tanda quotation mark. Okay, ini adalah satu teknik searching strategi. Sebenarnya dia salah satu yang kita panggil sebagai phrase searching. Tak payah ingatlah phrase searching tu apa. Sebenarnya bila kita tidak meletakkan quotation mark itu, dia faham apa? Kenapa boleh dapat sampai 28,000 tadi? Sebab dia faham interior tu sebagai satu keyword. Lagi apa? Keyword apa lagi? Design itu sebagai second keyword. Sudah ada dua dah. Lagi dia faham apa? Interior design itu sebagai satu keyword. Okay, ada satu lagi. Ada satu lagi dia cari. Komputer kan terlebih pandai. Macam ni lah. Okay, dia cari satu lagi iaitu design interior. Itu yang dapat sampai 28,000 tu. Okay, jadi sebenarnya sekiranya anda hanya nak minta databases ini, fokuskan kepada perkataan interior design saja. Maknanya di dalam satu phrase, dalam satu frasa, bermakna itulah gunanya kita letakkan tanda quotation ataupun bracket tadi. Dan cara ini anda boleh gunakan, minggu lepas belajar kan database Sign Direct, database apa lagi minggu lepas belajar? ProQuest semua ada, Emerald kan. Jadi anda boleh gunakan teknik ni, dan sebenarnya teknik ni boleh guna kat Google Scholar pun. Okay, takat ni boleh ke baru first time dengar phrase searching ni? Okay, boleh? Anis, Diana semua, okay? Boleh? Okay, pernah tak guna cara bracket-bracket ni sebelum ni? Okay, Syazwan pernah guna. Yang lain? Amira?
Okay, so ini adalah cara satu trik lah, okay, untuk kita lebih narrowkan, okay. So kita pergi balik pada slide. Okay, so kita dah pergi tadi pada basic search document search. Okay, di sini, okay, katalah kita dah dapat, ingat tadi saya ada cerita pasal open access. Okay, kat sini memang ada tau save to PDF. Okay, saya nak awak semua buat bila anda pergi kepada mana-mana artikel bahan yang ada, save to PDF, dia save apa? Yang ini yang kadang-kadang orang selalu silap tu, orang kata, saya dapatlah artikel ni PDF. Okay, jom kita pergi. Okay, contohnya saya klik pada, saya daripada 7,000 tadi, saya hanya nak open access saja. Okay, kita tekan limit tu, jadi dia akan lagi limit lah. 7658, tinggal 960 dokumen detail saja. Okay, katalah daripada banyak-banyak ni, okay, saya nak pilih artikel nombor 5. Okay, yang ini, workstation a pilot intervention ni. Okay, so saya nak anda klik dulu artikel ini. Kita klik dulu artikel ni. Okay, ada jumpa save to PDF ni? Okay, so siapa yang ada laptop, cuba klik save to PDF. Jadi apa? Dia keluar apa? Saya tak klik lagi. Okay, saya tak klik lagi. Saya klik lah, tunggu yang lain. Okay, yang lain save to PDF, nampak dia keluar apa? Okay, di sini sebenarnya dia dah bagi tahu dah apa yang dia save. Dia save sebenarnya adalah author, document, dan kalau anda klik di sebelah kanan ni ada nampak save as PDF. Okay, kita klik je save as PDF. Sekejap. Okay, saya buka Saya buka yang dia dah berjaya download tadi. Apa yang dia save? Okay, apa yang dia save? Sekejap. Inilah yang dia save. Sama tak dengan saya? Siapa yang dapat PDF tadi? Ini yang dia save. Ini yang student yang tak pernah buka, dia cakap, saya tak boleh buka, tak ada PDF. Saya pernah save lah full PDF sebab dia membawa anggapan bahawa as long as PDF tu full text artikel. Sebab sebelum ni pergi kelas online database kan ada kan, kalau PDF je dapat full text, tetapi di dalam Scopus kena ingat dia adalah abstract and citation database. Jadi kat sini dia bagi summary lah. Okay, bahannya adalah dokumen apa, di dalam stage apa, sources dia daripada Scopus. Okay, dan kalau anda nak artikel ini, okay, saya pergi balik pada back. Scopus ni senang je, saya pergi back. Okay, ada tak jumpa view at publisher? Ada jumpa view at publisher? Okay, Fatin jumpa, Fatin Fazana jumpa. Okay, cuba klik view at publisher, dia bawa ke mana? So kita klik bersama-sama view at publisher. So dia akan bawakan bahan ini ada dekat mana? So ingat masa awal-awal kelas tadi saya bagi tahu artikel tu kalau dia pergi dekat database yang UiTM langgan, ingat ini database apa? Science Direct. UiTM subscribe tak Science Direct? Tengok balik, refer balik, tak payah ingatlah list ni tapi kita boleh tahu dah. Okey, Science Direct UiTM subscribe bermakna boleh tak download PDF ni, barulah anda boleh download PDF ni. Okey, beza tak dengan PDF yang tadi? Beza tak dengan yang first tadi full text, beza tak dengan PDF yang mula-mula tadi kita download? Ini baru betul, nampak? Ini baru betul, sampai ke references, sampai ke mana-mana ni data collection semua ada. Nampak sama tetapi tak sama. Ini adalah yang PDF di dalam Scopus, bermaksud macam orang kata surat beranak dia lah, surat beranak dalam Scopus tu. Saya suka bagi contoh-contoh macam tu. Okay, setakat ni ada yang nak tanya ke? Ini yang bila kita dah pergi kepada mak dia. Mak dia tu dalam Science Direct, bermakna baru anda kena klik full text PDF artikel tu. Okay, boleh? Setakat ni okay. Syazwan okay, Farid okay. Diorang ni je yang rajin jawab, rajin reply ni. Fatin, orang lain, Diana, Ziha. Okay, Nurul Izzah, Syahira, okay. So dekat sini tips dia sebenarnya, okay, anda dah tahu dah artikel ni masuk di dalam ranking Scopus. Okay, kalau nak jimat masa sebenarnya, okay, katalah anda rasa artikel ni rasa macam, okay lah artikel yang dia tulis ni banyak yang saya boleh ambil ataupun poin-poin dia tu saya nak guna dalam assignment saya. Selalu saya akan bagi trik dekat pelajar,
refer pada references. So refer dekat references ni, sebenarnya dekat references ni dia dah bagi dah antara paper-paper lain yang saling berkaitan dengan yang anda boleh tengok juga. Okay, ada setengah database tu dia ada tangan tau. Tangan bermakna macam contoh macam ni. Bila kita klik tu URL dia tu ada keluar tangan macam ni, nampak? Jadi bermakna anda boleh jimat masa, boleh terus klik je gambar tangan ni. Nanti dia bawa lah kepada pautan artikel tersebut. Kalau artikel tu adalah artikel open access, bolehlah download terus. Jimat masa lah. So tu antara trik dia. Okay. Baik, seterusnya. Okay, kita dah pergi tadi. Okay, kita dah pergi tadi pada save to PDF. Okay, so ini sekali lagi apa yang PDF output yang ada di dalam Scopus itu, dia save ini sahaja. Okay, so ini tadi kita dah pergi view at publisher. So ingat dalam Web of Science pun ada, dia view at publisher juga. Dia punya konsep dia tetap sama. Okay, kalau sekiranya anda pergi view at publisher, sekali tiba-tiba dia park dekat jurnal ataupun database yang tidak dilanggan. Okay, yang itu bermakna anda kena menggunakan kontak dengan pustakawan kita, Puan Noliza pun boleh, tetapi cara yang propernya adalah anda pergi login OPEC UiTM. Okay, OPEC UiTM tahu kan yang selalu kita check denda kita ada pinjam buku ke tak ada ke. Okay, so selepas anda login kepada OPEC, dekat anda punya my account tu ada ada function interlibrary loan add article. So bermakna dekat situ anda kena bagilah journal tu tajuk dia apa, title dia apa, kalau ada URL website dan sebagainya. Okay, Syazwan pernah guna, jadi kena bagi dekat situ location yang anda nak mohon tu adalah Pita Kompleks Alam Bina, supaya nanti bila Puan Noliza dapat request anda, kita akan minta dengan universiti lain. Mungkin UKM ada artikel tu, UiTM tak langgan, USM mungkin ada. Okay, selalu kita akan mengkontak rakan-rakan perpustakaan lain lah. Biasanya kalau lepas 3 hari tu tak ada respon dan sebagainya, bermakna artikel itu biasanya tak ada lah, universiti lain pun tak langgan. Okay. Baik, seterusnya okay, kita pergi pada author search. Author search ni best sebab ingat tadi saya cakap, kita nak tahu kalau awak tahu nama author dan sebagainya full dia, nama pensyarah, kita boleh letak, kita boleh gunakan untuk cari pula. Okay. Okay, yang ini adalah contoh yang saya pernah cari. Ini adalah pensyarah daripada Fakulti Sains Kesihatan. So dia antara profesor yang kerap juga, muda lagi Profesor Tengku Syarul ni. Okay, cuma dia punya trik dia, kalau orang putih ni dia nama dia macam terbalik sikit lah, nampak kat sini. Nama Tengku Syarul. Nama dia Tengku Syarul Anwar, tetapi dalam Scopus dia terbalik lah, Anwar, Tengku Syarul. Okay, so kita pergi cari pula ikut author. Okay, kita pergi balik pada search tadi. Ni kita buat new search lah. So dekat sini, kita pilih pada author. Okay, dan siapa perasan kalau saya sign in, okay, saya sign in tadi sebab saya guna saya punya UiTM yang saya ada register create account. Perasan tak dia ada search history? Orang lain sign in ke tak ada? Tak ada kan bawah dia? Ada ke tak ada? Search history ni. Ada ke tak ada? Mak Farid tak ada sebab tak login kan, pakai EasyX saja. So ini satu kelebihan pada mereka yang create account lah. Okay, pada mereka yang create account ni bermakna apa lagi kita boleh buat kat sini, kita boleh save, nampak? Ni iklan sekejap lah, saya boleh save search ni, nanti saya nak buat editing pun boleh. Saya nak buat alerts, maknanya next time ada saja artikel baru yang masuk saja di dalam Scopus ataupun dalam jurnal-jurnal yang dihasilkan, yang dipublish dalam Scopus ni, bermakna saya akan dapat alerts. Jadi macam ding, dia akan bagi tahu lah dalam email address. Jadi tak perlulah saya nak macam tu hari-hari nak buat searching dan sebagainya, nak cari. Okay. Baik, so kita nak bagi pula seterusnya pada authors. So kita taruh, nampak kat sini dia dah letak enter last name, enter first name. Tadi saya mention tadi siapa? Anwar kan? Anwar. Lepas tu Tengku, nampak? Ada ke nama lecturer yang nak letak kat sini? Bagi saya nama, cepat. Nama-nama pensyarah yang selalu. Panoli, nama pensyarah FSSR yang selalu tulis. Yang hari tu kita panggil live tu siapa? Syarkawi Cik Din. Cik Din Syarkawi. Tak apa, kita type dia Syarkawi macam ni pun boleh kalau kita tak sure nama penuh dia. Kemudian kita search. Alamak, dia minta lah. Syarkawi apa tadi? Cik Din, CHEDIN. Tengok ada ke tak ada.
Tak ada lah, dia kata check your ni. Mungkin dalam WAS ada kot. Was ada kot kan, dia tak ada dalam Scopus, dia tak can kot. Siapa lagi nama? Apalah, letaklah nama Dr. Tengku ni. Okay. So dekat sini kita dah tahu dah. Kalau biasanya kalau dalam Scopus tu dia akan tarik lah nama yang tadi saya type Anwar Tengku tu apa semua. Jadi sebenarnya saya dah tahu dah Dr. Profesor Madya Dr. Tengku Syarul ni dia daripada Universiti Teknologi Mara. Jadi di sini ini pensyarah punya part lah sebenarnya. Pelajar dia kadang-kadang dia saja nak stop je, nak tengok ya pensyarah dia ni berapa kajian yang dihasilkan. Okay. So sebenarnya dekat sini kalau saya klik, nampak bila saya letak je saya punya cursor mouse, dia ada macam hyperlink orange tu dekat situ. So saya klik saja Anwar Tengku Syarul. Jadi di sini yang inilah pensyarah biasanya bila hujung tahun ataupun kadang-kadang antara apa orang kata researcher punya ayat H-index dia berapa. H-index ni dia macam ni tau. H-index ni dia adalah macam bila kita menghasilkan sesuatu kajian dan sebagainya, nama kita ni dah capture dalam Scopus dan kita dah ada ID. Jadi yang ni macam kita punya report card marks kita lah. So kalau 13 ni antara yang bagus lah. Kalau yang baru tulis tu mungkin H-index dia dalam 2, 5, 4 macam tu. So ni dah belas ni kita dah tahu dah. Dia adalah seorang pensyarah yang orang kata maintain, sustain dia punya paper tu. Setiap tahun dia mesti ada menghasilkan kajian penulisan. Okay, kita boleh tengok trend kat sini tahun, nampak ni 2015, ramai orang cite ni tahun bila? Tahun 2020 ada 117 orang refer kepada paper yang ditulis oleh Dr. Tengku Syarul ni. Dan kita boleh tengok kat sini, ni macam report card untuk pensyarah lah. Most contributed topics, bermakna Dr. Tengku Syarul ni dia banyak menyumbang kepada topik-topik ini. Sebab dia memang bidang toksikologi, farmakologi pun. Okay, kemudian kita boleh tengok lagi, okay, dia ada 46 dokumen, maknanya yang dihasilkan. Walaupun 46 kita rasa macam lah, baru 46 paper, tetapi kita tengok paper dia ni telah di-cite sebanyak 397 dokumen ataupun kalau overallnya 545 orang cite paper dia. Okay, kemudian dia ada juga buat kolaborasi. Pensyarah ni kan ada buat paper dengan universiti lain. Okay, jadi dia ada geng-geng seramai 97 co-authors. Okay, dan kita boleh nampak juga dekat sini nampak kalau paper yang ini berapa orang cite. Dan saya boleh susun sebenarnya kat sini. So dekat sort ni saya boleh pilih cited by highest. Maknanya saya nak tahu berapa ramai orang yang cite paper, ditulis paper apa. So dekat sini nampak 61 orang cite paper ni. Okay, dia tulis paper tentang nampak ni epidemiologi dan sebagainya. Ada kalau kita nak baca sikit lah dia punya summary, kita klik lah view abstract. So dia bagi tahu sikit paper ni tentang apa, background, findings dia apa, macam summary paper ni lah. Okay. So ini yang biasanya kita boleh, kalau pensyarah dia boleh view H-graph dia boleh export dan sebagainya. Okay, benda ni dia boleh save untuk dia punya orang kata untuk dia punya mayang penilaian hujung tahun tu. Dan sebenarnya bagus juga kalau contohnya pensyarah dia nak buat kolaborasi penulisan dengan pensyarah-pensyarah lain. Dia check dululah background kawan-kawan yang nak tulis paper ni, kena cari orang kata members yang co-authors yang betul-betul menyumbang kepada satu penghasilan. Macam awak lah buat group assignment, mesti cari orang yang bagus bagi kerjasama ke tak? Ke orang yang setakat ada nama je, lepas tu sekali tak menyumbang apa-apa. Mesti nak cari orang yang orang kata memberi input juga. Jadi dekat sini sebenarnya kita boleh riki-riki juga, nak tengok sesuatu nama, penyelidik dan sebagainya. Okay, nak tulis paper bersama-sama, so riki kat sini lah di bahagian authors. Jadi pelajar dia tak berapa guna sangat lah paper ni. Okay, tetapi biasanya pensyarah dia guna part yang authors ni. Okay, setakat ni boleh ada soalan nak tanya ke? Setakat ni okey? Okey Puan. Okay, so ini untuk bahagian authors. Ini tadi saya dah cerita dia punya metric overview macam kertas report card lah. Kita dah tengok sesuatu nama penyelidik, pensyarah dan sebagainya. Dan kita boleh tengok universiti lain juga. Nak tengok lah katalah ada pakcik-pakcik yang dia profesor kat universiti mana-mana kan. Kita tengok lah. Sebab biasanya pensyarah memang kena menghasilkan penulisan. Jadi kita kalau jumpa pakcik kita nanti raya, kita cakap lah, uncle punya H-index ni kan, mesti dia kata, macam mana suruh dia tahu. Okay.
So kita tengok pula, so topik pun boleh tengok juga. Topik ni kita boleh tahulah macam saya mention tadi, Dr. Syarul ni di topik apa yang dia punya expertise bidang dia, okay, kajian dia. Okay, co-authors tadi sudah. Analyze author output ni kalau kita nak graphkan, maknanya kalau saya tunjuk tadi, okay, mana tadi analyze author report, kita boleh tengok dia secara dalam bentuk grafik lah. Okay, kita boleh tengok ni, analyze author output. Dia bagi pula dalam bentuk lain. Nampak? Ya, nampak tak ni? Report card dalam bentuk grafik pula. Nampak dia punya jurnal apa yang dia publish, nampak ni. Parasite and Vector, Journal of Microbiological, okay. Ikut pula jenis tahun, okay. Nampak H-index, citation dia meningkat tahun 2020, nampak co-authors dia punya ini antara rakan-rakan yang tadi saya mention, rakan-rakan co-authors penulisan bersama tu. Ni dia dalam bentuk grafik ni. Saya boleh export, kalau pensyarah boleh export je lah benda ni, okay. Baik, seterusnya, okay, ini tadi kala-kala tadi, okay, kita nak pergi pula pada affiliation. Affiliation ni kita nak tahulah, Universiti Teknologi Mara ni ramai ke orang yang menghasilkan paper dan sebagainya. Okay, so kita pergi balik pada search tadi. Okay, kita pergi pula pada affiliation. So di bahagian affiliation ni kita boleh type, nak tengok universiti lain punya overseas, local, tak kisah, as long as anda tahu apa affiliation, nama institusi yang anda ingin cari. So kalau saya type university, saya baru type Universiti Teknologi, nampak dia dah keluar dah. Teknologi ni segala teknologi. Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Petronas, Universiti Teknologi Malaysia. So kita nak tengok apa? Kita nak tengok Universiti Teknologi Mara. So kliklah Universiti Teknologi Mara. So daripada sini kita nampak apa? Nampak? So kat sini dia dah bagi tahu dah. Selain daripada ini sebab tu disarankan sebenarnya bagi pensyarah bila nak letak affiliation tu, letak affiliation yang telah ditetapkan. Jadi macam pensyarah ni sebenarnya dia kena refer dengan bahagian penyelidikan dan inovasi yang memang dia dah standard kan. Tapi kalau tengok kat sini macam-macam lah ada. Ada yang letak UITM kecil, ada yang letak English pula, Mara University of Technology, tapi jangan risau. Sebab Scopus ni masih juga di capture juga sebab dia dah groupkan dah semua. Okay. So dekat sini kita boleh tahu apa, ada berapa banyak? 27,419. Okay, ada berapa author? 16,000. Jadi kita boleh compare. UiTM ni ada berapa pensyarah? Kenapa ada 16,000 je yang menulis? Ini kerja-kerja penolong naib chancellor PNC ataupun timbalan naib chancellor kena bekerja keras lah. Pensyarah muda ni yang mana tak publish lagi kena publish paper. Okay, so kita tengok bidang yang paling top sekali nampak 10,988. Bidang apa? Engineering. Okay, so tengok bidang mana yang kurang lagi tu, kita kena perlu tingkatkan lagi lah. Okay, untuk menghasilkan penulisan. Ini lebih pada kita nak tengok sajalah. Ini sebenarnya kita boleh tengok lagi detail lebih. Once yang oren-oren ni, dia ada hyperlink dia. Okay, dia ada hyperlink dia. Kita nak tengok senarai authors. Boleh nak tengok view all authors dalam UiTM ni. Tengoklah ada tak nama pensyarah dia dalam tu, nampak? Yang paling top, dia dah susun dah. Ni lecturer daripada engineering, Rusuk ni. Ini pun daripada engineering. Kita boleh tengok details dia nanti dekat sini. Okay. Norita Wati, ini lecturer medik tak silap. So kita boleh tengok dekat sini. Okay. Ni lecturer Aurins, Prof. Noh Hadiani. Okay. Okay, itu adalah untuk affiliation. Okay, tapi pelajar biasanya saya rasa dia lebih prefer pada yang searching tadi sahaja. Okay. So itu affiliation. So ni details tadi saya dah tunjuk. Okay, part ini juga menarik. Okay, saya nak semua orang pergi balik di bahagian search. Kemudian kita bersama-sama pergi pada advanced search. Nampak tak coding-coding yang ada saya letak dekat slide ni? Nampak macam sedikit kepeningan. Tetapi sebenarnya bila awak dah memang firm, dah tahu dah topik awak apa, keyword apa yang awak nak cari, awak punya research study ataupun bidang yang anda nak cari tu area apa, limit 1 tahun bila. Yang ini jangan, bolehlah main tekan-tekan macam matematika, tetapi sebelum anda nak cari sesuatu apa saja dalam Scopus menggunakan advanced search ni, pastikan anda dah ready dah. Okay, so bila dah ready macam tu, baru kita menggunakan advanced search ni punya function. Okay, so kita pergi bersama-sama, pergi balik pada search. So pergi pada advanced search. Okay, pergi kat dokumen balik. So nampak tak ada advanced document search?
Okay, klik advanced document search. Okay, sebenarnya dia dah bagi tahu dah dekat bawah ni ada contoh. Nampak tak coding macam pening ni. Tapi jangan pening, janji anda tahu. Dan sebenarnya, okay, perasan tadi, kita tadi awal-awal tadi masa kita buat searching, ingat tak saya mention, anda tengah cari title, minta dia tolong cari juga abstract, dan juga keyword yang kita narrowkan adalah interior design. Sebenarnya nampak kat sini, dia dah buat dah. Okay, so di sini sebenarnya kalau saya jadi student, di bahagian sebelah kanan anda ada tak nampak ni, makhluk-makhluk operators, makhluk-makhluk field codes dan sebagainya. Okay, so bila nampak dekat sini, nampak ada and. So sebenarnya kalau anda tak sure pun, anda klik je dekat sini, jangan klik lagi, letak je mouse, dia akan bagi tahu or ni nak guna masa bila, and ni nak guna masa bila. Okay, kemudian field codes yang bawah ni pula ada combination apa? Combination keywords. Keyword ni kalau saya klik arrow ke bawah, dia ada lagi, nampak? Macam-macam. Okay, subject areas. Ingat tadi kita mention pasal subject areas, bidang-bidang. So biasanya kalau bidang interior design ni dia duduk dalam social science. Boleh klik lagi bawah. Nampak? Social science anda kena tahu dia duduk dalam bidang apa. Arts ke, all ke, tak ada masalah pun. Kita boleh saja pilih. Tak ada salah pun. Tak meletupnya, awak pilih je. Okay. Kemudian kita boleh pilih publication ni apa. Nampak? Ada banyak lagi coding-coding yang perlu. Biasanya kalau mereka yang bidang apa, dia dah memang dah tahu dah. Dia dah, orang kata senang je dia guna part yang advanced search ni. Okay. So untuk pelajar, okay, bila saya nak gunakan combination penggunaan advanced search ni, kod-kod yang ada ni, okay. Kat sini saya mention tadi, anda dah tahu dah sebenarnya anda nak cari apa. Contohnya interior design, kemudian saya nak cari interior design dengan apa. So saya gunalah dulu dia punya penyambung dia, connector dia. Okay, jadi saya gunakan and. Sebab and saya nak cari interior design dengan. So kena faham lah. Ataupun kalau awak nak guna connector or, atau so mungkin awak boleh klik or, tetapi ni saya nak guna and, saya pilih saja, saya klik tambah. Nampak? Saya klik tambah, dia automatik keluar and. So interior design and apa? Contohnya building. Okay, contohnya building, so saya pilih lah building. Okay, kemudian ada tak saya nak combinekan dengan beberapa lagi? Boleh je dekat sini anda boleh combinekan dengan beberapa connector yang lain. Areas ke, dokumen dan sebagainya. Sekejap saya nak tengok dokumen, ni dokumen, author, semua boleh. Kat sini kita boleh combinekan. Okay, so ada tak lagi? Ataupun saya nak combinekan all. So maknanya jimat masa lah. Okay, so saya tekan tanda tambah ni. So dia akan cari interior design dan building atau apa? Contohnya green. Kita cari green building dan sebagainya. Kadang jadi, kadang tak jadi. Kalau tak jadi tu mungkin ada setengahnya ni dia punya coding ni mungkin ada tak betul ke dan sebagainya, nanti dia akan appear lah. So saya tekan sahaja search queue. Okay, so saya dapat 2,327 dokumen results. So dekat sini apa yang dia cari? Kat sini sebenarnya dia dah bagi tahu dah. Saya cari interior designs dan dalam masa yang sama saya nak cari interior design yang relate dengan building ataupun yang mention pasal green. Green ni boleh jadi green area ke, green environment ke dan sebagainya. Okay? Okay, boleh? So daripada sini, okay, sebenarnya ada satu trik lagi. Okay, kadang-kadang student bila dia dah dapat result macam ni, okay, nak baca dalam ni punyalah banyak-banyak kan. Bila saya klik view abstract ni. Okay, kadang-kadang mungkin daripada sini sebenarnya mungkin awak ada nak narrowkan pada certain keywords. Okay, contohnya saya cuma nak cari apa. Sekejap saya try cari beberapa terms ke. Okay, daripada sini sebenarnya saya cuma nak, banyak sangat nak baca ni. Saya nak, perasan tak kat sebelah kiri ni, dia ada function search within result. So katalah sebenarnya saya nak minta cari, ada tak yang mention pasal architecture. Okay, so saya tekan saja architecture, tekan saja pada sini. Okay, nampak tak dia tengah buat apa? Dia tengah buat loading sekejap. So daripada sini, bila saya klik saja view abstract, nampak tak dia kuningkan perkataan architecture tadi. Kenapa hilang ni architecture ni? Dia akan kuning-kuning macam ni. Nampak? Sebenarnya dia dah filterkan daripada 2,000 lebih tadi, tinggal sikit saja dan bila kita baca view abstract,
Maknanya sebenarnya ada di dalam ini yang mengandungi perkataan-perkataan buildings, interior design, ada tak architecture, nanti dia akan kuningkan juga. Kalau tak ada, kalau ada dia ada kuning lah. Nampak? Okay, so ini juga membantu bila anda rasa alamak banyak sangat anda nak baca, lebih kepada filtering. Okay? Boleh setakat ni okay? Okay, ada doktor ada letak pensyarah anda ada letak link kehadiran. Siapa yang belum isi tu make sure isi lah sambil-sambil. Total ada berapa orang ni sekarang ni? 51. Oh, ada yang tak ada tu dia sharing kan. Okay? Okay, so kita pergi pula pada seterusnya, apa lagi? Okay, so advanced search ni sangat berguna bila anda dah memang orang kata dah tahu dah nak cari tentang apa. Kalau anda baru part first stage yang macam just nak cari random search, just nak tengok dulu, baru nak browse ke apa, nak survey, scan dan sebagainya, gunakan yang tadi tu, yang basic. Kalau anda dah betul-betul tahu macam saya kata tadi, keywords, dah tahu dah nak narrowkan publisher mana, subject area, document type dan sebagainya, kita boleh gunakan advanced search. Nampak ni? Ni antara contoh yang saya pernah guna, nampak ni. Dia nak cari tentang economics. Economics tu nak combinekan dengan Islam. Limit tu international Islamic dan sebenarnya dia nak tengok dekat Universiti Malaysia punya publication saja dengan universiti kebangsaan dan universiti dalam Malaysia saja punya penghasilan. Jadi bila cari itu yang dia dapat, nampak lagi sedikit. Jadi yang ini sebenarnya advanced search yang konsep macam ni, dia apa? Dia menjimatkan masa, tak payah nak type, filter sebelah kiri, narrowkan lagi, cari lagi, okay? Sebab tu saya kata bila anda dah betul-betul tahu apa nak cari, gunakan yang advanced search. Okay? Boleh? Setakat ni okay, boleh. Okay, contoh macam ni. Saya nak cari virus outbreak dan saya nak combinekan virus outbreak tu hanya kepada blood saja atau COVID. Okay, lepas tu infect. Yang ini kalau student tanya kenapa sekejap ada tanda phrase searching kurungan, kenapa ada tanda yang asterisk. Okay, tanda asterisk ni dia adalah satu elemen searching strategi di mana sebenarnya bila saya buat, saya tahu ada sesuatu keywords, saya malah nak type panjang tapi saya nak minta database dicarikan. So contohnya anda nak cari building, anda type je lah build, lepas tu letak asterisk dekat belakang dia, contoh macam ni, infect, letak belakang dia asterisk. So Scopus akan cari apa? Scopus akan cari apa sahaja yang infectious, infection, infect, apa saja yang selepas daripada yang asterisk tu. Jadi kalau anda letak build, B-U-I-L-D, letak asterisk, dia akan cari apa? Buildings, builder, build apa segala-segala semua tu lah. Jadi jimat masa tak? Ini trik jugalah. Jimat masa supaya anda tidak perlu type berulang-ulang kali, banyak kali. Okay? Contoh macam ni. Okay, kita tengok search results dia. Nampak dalam ni. Apa saja dia akan lebih narrow, 24 saja. Okay? Kalau mereka yang pandai guna ni sebenarnya pada saya sebenarnya bagus juga kalau awak dah tahu dah nak cari beberapa paper, malas nak buat banyak kali. Dia sebenarnya nak menjimatkan masa sebenarnya. Okay, so buat secara sistematik, guna sahaja advanced search macam ni. Okay. Nampak ini yang tadi saya mention, daripada satu artikel yang kita dapat, kita nak abstract, dalam abstract tu dia kuning-kuningkan serta-serta perkataan yang kita nak. Okay. Okay, ini contoh yang tadi saya dah bagi juga. Okay, ni sebenarnya exercise je lah daripada gunakan cara ni. Berapa dapat? Sebenarnya dapat dalam 30 lebih sahaja. Okay, yang ini tadi kita dah buat dah. Daripada results yang dapat banyak, kita boleh minta Scopus search within result. Cari dalam cari. Maknanya awak tak nak baca banyak sangat. Okay, awak nak scan dulu. So katalah ada certain tu, taruh saja dekat yang search within results. Okay. Okay, kita pergi pula pada part analyze search results. Okay, kita pergi pada part analyze search result. Dia duduk dekat sini. Okay, sebenarnya tadi awal-awal kita dah buat dah. Tadi kita pergi pada, ingat selalunya student dia suka cari antara dua je. Sama ada dia nak cari yang paling latest punya kajian ataupun dia nak cari cited by highest. Cited by highest ni bermakna ramai orang rujuk sesuatu paper ini. Saya cari, saya pilih dah cited by highest. Okay,
So bila dah pilih cited by highest, tekanlah analyze search result tadi. Nampak dia bawa kepada satu page. Dia macam bagi tahu dah. Ada 1091 dokumen results. Kita boleh tahulah tahun 2021 ada 29, 2020 ada 123. Dia bawa macam bentuk grafik macam yang authors tadi. Okay. So kalau saya pergi back to results. Okay. So cited by highest ni sebenarnya kita boleh nampak dah. Artikel ni yang when buildings don't work ni seramai 214. Maknanya ada 214 telah di-cite. So biasanya pelajar bila anda nak guna sesuatu kajian tu anda boleh gunakan cara ini dululah. Maknanya di logik dia macam ni. Ramai orang merujuk paper ni, paper tu bagus ke tak? Macam Shopee lah, ramai orang beli, ramai orang rate, bintang, ramai lah. Maknanya bagus lah benda tu. Seller tu bagus, preferred, dalam Shopee preferred seller kan. Nampak sangat-sangat selalu membeli kat Shopee. So di dalam Scopus kita ingat, dia dalam cited by. Okay. Selalu saya macam tu lah, saya kalau cari artikel saya akan pergi dulu pada filtering sebelah kiri ini. Kemudian kita pergi pula pada analyze. Analyze saya selalu student guna yang inilah. Relevance pun boleh, first author ni A to Z alphabetical, nama author tak ada memberi impact sangat. So kita biasanya tengok relevant, cited by highest. Okay, tapi tak boleh juga kita abaikan cited by lowest ni. Kesian dia cited by lowest. Mungkin berkemungkinan sebab paper ni baru je publish, nampak ni 2021. Takkan dah baru publish 2021 ni dah ramai 100 lebih orang cite. So jangan abaikan pula mereka-mereka yang cited by zero hits ni. Zero ni, kosong ni. Okay? So kena baca juga view at abstract, kena baca juga artikel itu secara detailsnya, view at publisher untuk tengok adakah bahan tu related relevance dengan anda punya assignment. Okay, setakat ni boleh. Sampai rasa Scopus ni susah, tetapi sebenarnya dia bagus sebab kalau dari awal anda dah refer pada Scopus dengan Web of Science, percayalah anda punya paper tu ataupun anda punya assignment tu biasanya adalah assignment yang orang kata berkualiti lah. Sebab anda bukan refer Google Scholar, bukan refer main-main website-website yang tak dikenali, yang forum ke apa, blog-blog ke. Sebab Scopus dan Web of Science ni adalah, dia memang for sure adalah jurnal-jurnal dan artikel yang berimpact tinggi dan diindeks. Nak masuk dalam ni pun bukan jalan-jalan. Editor-editor yang review ni juga adalah mereka yang expert dalam sesuatu bidang tu. Okay? Boleh? Setakat ni okay? Okay, pernah ada kejadian tau nak pergi buat research proposal Viva. Kawan saya lah share, dia punya panel tu tanya berapa orang cited journal yang awak guna. Journal nombor dia tulis lah dalam references kan, ada journal-journal yang kita dah letak kan. So nanti dia cakap, okay, dalam Journal of Interior Design yang yang ditulis oleh siapa nama author ni, berapa orang cited paper dia. So time tu kena tunjuk dekat live ya, dekat panel-panel masa dia Viva tu dalam Scopus. So bermakna memang kalau pelajar-pelajar nak pastikan journal tu berimpak ke tak berimpak, bagus tak bagus, sebab tu pensyarah anda sarankan guna Scopus dan juga Web of Science. Okay, yang lain okay? Setakat ni okay? Boleh? Ada nak tanya apa-apa ke? Okay, ni analysis result tadi kita dah pergi dah. Okay, tapi biasa student dia guna Scopus ni dia lebih pada view at publisher tadi. Sebab dia nak terus tengok artikel ni kat mana, artikel ni kat mana. Betul? Okay. So cuma saya nak tunjuk dekat sini di dalam Scopus ni dia ada juga orang kata dia punya grade ataupun markah-markah. Kita nak tahu performance sesuatu jurnal dan sebagainya. Di dalam Scopus dia guna teknik ni, site score, SGR dan SNP. Tapi tak payah hafal lah benda ni. Tapi kalau awak tengok skor dia tu ada dipaparkan di dalam Scopus, bermakna dia adalah artikel yang bagus lah. Okay, contohnya macam ni lah, saya pergi Interior Decoration Simulation based on wireless ni. So dia dah bagi dah markah dia kat tepi ni, sebelah kanan ni. Metrik dia berapa. So tak payah nak hafal lah, just tengok je kat sini. Dan yang bagus ni dalam Scopus ni, satu cara lagi adalah dia memang dah ada related document. Nampak tak kat sini? Sebenarnya ini pasal interior design decoration simulation based on wireless sensors, tetapi nampak dia dah bagi tahu dah. Ini pun sebenarnya menjimatkan masa.
Berbeza tak kalau awak guna Google? Ada tak benda-benda ni semua? Filtering, alert, related document. Nampak dah ada bagi tahu keywords yang digunakan. Dalam Google ada tak benda ni? Memang tak ada lah. Betul? Memang tak ada. So kita boleh tengok detail lagi journal ni, dia punya performance dan sebagainya. Yang ni lah saya cakap tadi. Yang 3 makhluk ni, site score, SJR, SNP. Jadi kita tahu sebenarnya journal ini, microprocessors and microsystem ni, dia telah diterbitkan daripada tahun bila? 1978. Sebab tu orang cakap consistency sesuatu journal itu publish dan bila kita nak cari orang kata publisher yang berkaliber sebelum kita nak publish dan sebagainya, biasanya pensyarah lah. Saya akan bagi tahu sebelum dia dapat invitation, selalu pensyarah ni dia dapat banyak tau. Dia macam MLM punya konsep dapat we want to invite you publish in this journal, we want to invite you publish in this conference dan sebagainya. So pada mereka yang excited, dia tak buat apa, dia tak check dulu di dalam Scopus. Sekali tu sekarang ni pensyarah dia tengah hot dengan topik yang dipanggil predatory journal. Dia macam MLM lah, macam scammer. Sebenarnya journal tu penat je, dia dah publish, dia dah bayar apa semua, sekali tak ada masuk dalam ranking Scopus ataupun Web of Science. Okay, itu pun hanya juga. Okay, jadi apa-apa pun pada pensyarah, apabila anda nak pergi conference ke, nak pergi publish dalam sesuatu journal ke, penting untuk kita tengok credibility ataupun konsisten ataupun tak konsisten sesuatu journal itu, kita tengok dekat dalam ni. Jadi kat sini kita nampak lah daripada tahun 1978 tu present, maknanya ada. Okay, kadang-kadang ada setengah tu journal tu di-migrate, dia merge ataupun discontinue. Discontinue tak apa, ada isu juga, ada orang macam panik. Alamak, saya dah publish dalam journal ni tapi dia discontinue. Tak ada masalah pun as long as dia masih lagi di-index di dalam Scopus. Okay, so dekat sini adalah dia bagi tahu site score ni macam mana dia punya kira, measures apa, publication, sesuatu journal tu dipublish setahun dan beberapa kali dan sebagainya, berapa orang site. Okay, so ini apa-apa pun kita minta pensyarah supaya check dulu dekat sini. Okay, dan kita boleh tengok sebenarnya dia punya rival journal-journal dalam bidang-bidang ni. Walaupun ini adalah microprocessors and microsystem, tetapi bidang-bidang area dia dalam computer science, artificial intelligence, masuk juga dalam bidang hardware, architecture areas, software. Okay, itu adalah dia punya trick dia kalau kita nak tengok orang kata credibility sesuatu journal itu. Okay, so apa lagi kita boleh tengok dekat sini, adalah detail site score, rank. Maknanya journal ni daripada total keseluruhan 307 diduduk dalam 125. Dan ada pula cerita lain, persental ni semua adalah dia punya cerita dia. Kita boleh tengok, nampak ada dia punya ranking, dia trend dia dan sebagainya. Okay, so nombor 1 kita boleh tahu adalah journal ni. Jadi bermakna pensyarah ataupun pelajar-pelajar postgraduate, kalau dia dapat masuk dekat IEEE Communication Magazine ni, memang baguslah. Nampak? Sebab dia adalah ranking nombor 1 dalam bidang engineering tu. Okay, dalam bidang computer, network and ni dalam bidang. Ada bidang-bidang lain ni. Okay, setakat ni boleh, okay. Ni lebih pada tadi yang saya mention matrix tadi. Okay, sebenarnya Scopus ni dia bukan sahaja tengok sebab tu kita kata pensyarah ni anda kena promote. Ni iklan sekejap lah untuk pensyarah. Promote juga anda punya penulisan tu dekat mana? Dekat Facebook, dekat Twitter, dekat mana-mana platform, sebab dia akan dikira juga dekat dalam plum matrix. Dalam Scopus ni dia ada plum matrix ni. Ni bukan apa yang tadi kita tengok masa awal-awal tadi. Masa saya klik ada satu dekat sini, dia punya details dia plum matrix. Kalau kita pergi mana-mana lah kita nampak ni. Yang ini. Sekejap. Ni plum matrix ni. Sebab dia akan capture di mana saja journal itu orang boleh access ataupun orang membicarakan tentang sesuatu penulisan itu dekat mana? Dekat blog ke, dekat mana? Facebook ke, dekat Twitter ke. Ini lebih kepada cara pensyarah untuk promotekan anda punya penulisan. Tak ada salah pun as long as anda letak dia punya DOI itu adalah daripada jurnal tersebut. Nampak? Kita boleh tahulah. Ramai orang Malaysia. Dekat Mendeley ada tak promote? Okay, dekat Figshare, dekat mana? So ni adalah antara trik-trik dia. Okay, untuk promotekan anda punya visibility paper tersebut. Supaya dia dikira juga di dalam plum matrix Scopus.
Okay. Okay, ini lebih pada set alert. Ini pada mereka tadi nak set alert yang saya mention tadi. Perasan bila kita personalize create account, kita boleh set alert macam daripada awal-awal tadi supaya memudahkan lah. Ini lebih kepada personalization and set alert. Kalau siapa nak buat sekarang nak set alert pun tak ada masalah. Jadi nanti dia akan bagi tahulah, dan kita boleh contohnya daripada saya punya search results tadi. Okay, kita boleh saya pergi back to results. Okay, so saya boleh set alert. Bermakna katalah saya nak artikel ni, artikel yang ramai tadi kan, saya dah filterkan by cited by highest tadi. So nanti kalau ada baru-baru artikel yang masuk ke apa, dia akan prompt, dia akan ping saya lah dekat saya punya email. So saya boleh set alert. Klik je lah set alert. Nanti dia akan bagi tahu betul tak dengan ni semua, nak email ke mana apa semua. Frequency nak hari-hari ke every week setiap, ni semua ikut suka hati. Every day banyak pula nanti email dapat terpulang. Lepas tu nanti anda save saja, set alert. Okay? Boleh setakat ni okey. Boleh. Habis dah ni rasanya. Ni yang save tadi. Keperasan kan yang saya tunjuk, saya nak save saya punya history, searching dan sebagainya, supaya dia lebih memudahkan. Okay, dan ini iklan je lah. Kalau ada orang ataupun pensyarah bertanya tentang Cyvel, UiTM kita tak subscribe. Sebab Cyvel ni dia ada terletak di Pusat Citasi Malaysia Citation Center. Jadi kalau nak akses Cyvel ni kena pergi ke sana lah. Okay, Cyvel ni dia lebih detail. Kalau tadi kita tengok yang graf-graf tu just yang basic, tetapi Cyvel ni dia akan bagi lebih detail dia punya mapping grafik dia dan sebagainya. Okey, sebab tu yang Pusat Citasi langgan. Okey. So jika ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, biasanya kita alu-alukan untuk pelajar bertanya di website Library Puncak Alam. Kalau anda pergi Pita KPA ataupun Pita Kompleks Salam Bena, di sini kan ada link Pita KBS tu. Anda boleh menggunakan perkhidmatan chat with librarian. Pilihlah kat sini Pita KBS, lepas tu tanyakan sahaja di chat with librarian. Okay. So ada soalan setakat ni? Syazwan lagi, nama Syazwan lagi yang ni. Ahmad Farid. Kalau tak ada pertanyaan, sambil-sambil tu boleh isikan borang penilaian online yang Puan Noliza telah letakkan. Dia punya kod dia Puan Noli. Sebab mereka yang hadir sesi ni biasanya kita akan bagi anda e-certificate. Macam kelas minggu lepas. Minggu lepas dapat e-certificate tak? Minggu lepas. Minggu lepas dah pakai dah. Dapat e-certificate tu. Okay. So Scopus tu macam tu lah. Memang mula-mula rasa macam alamak apa benda ni, database ni rasa macam sedikit pening ke apa. Tetapi sebenarnya dia bagus sebab kalau satu jimat masa lah, dan anda boleh tengok tadi banyak feature-features yang orang kata anda yang sebelum ni tak pernah guna dekat database biasa, tetapi Scopus ada function-function tersebut. Okay. So sambil-sambil isi borang penilaian online, dia punya kod ada Puan Noli. Sebab nanti diorang nak dapat e-certificate tu. Kita tengok kat chat. Tu ada ID code 8 saya copy paste je masukkan. Puan Noliza dah bagi dah. Okay. Okay, saya stop presenting dulu. Kalau ada soalan boleh tanyakan dekat chat ke, sambil-sambil isi borang penilaian. Dia dah dapat dah e-certificate. Kelas minggu lepas pakai tak Puan Noli e-certificate ni? Okay, yang lain cuba respon. Puan Noliza tanya tu, boleh tak download? Dah lepas evaluate, kemudian boleh je.
Ya, dia terus submit je. Nanti dia akan automatic ada. Pastikan anda punya pop-up blocker tu allow lah. Nanti dia akan terus dapat dalam bentuk sijil. Okay, Syazwan dah okay. Yang lain, evaluation ni semua kena buat sampai sharing tadi pun kena buat. Sebab dia based on awak punya ID. Seorang ID contohnya macam Aida ni, Amirul lah isi. Nanti Amirul dapatlah sijil nama Amirul. Okay, Fatin dah okay. Yang kedua semua kecil. Q7 9XJ. Okay, attendance dah isi semua tadi? Betul dah bagi? Ada 53 orang. Cukup lah. Okay, cukup. Okay, ngam. Okay, Siti Anissa sudah. Yang lain-lain kalau nak tanya soalan ke boleh je tanya. Bezakan dengan database yang minggu lepas. Awak pergi kelas database tu, berbezakan sikit? Sikit lah. Dah dapat sijil. Yeay, dah dapat sijil. Webex tak boleh tepuk tangan kan? Kalau pakai Webex boleh bagi firework. Okay, kalau tidak ada soalan, Pak Noli selalu ambil gambar ke tak ambil gambar dengan pelajar? Sudah ambil? Oh, dah ambil. Gambar saya tak ada. Gambar saya Ada. bercakap. Ada. Gambar tengah terpejam ke semua tu ada. Okay, selalu kalau kelas saya suruh minta student buka kamera. Tapi mungkin ni bulan-bulan puasa kan, laba lari cek tudung ke apa, tak apalah kita Malu, buat. semua malu. Semua malu, kita ambil gambar maya je. Okay, so ada soalan, saya tunggu lagi. Kukut nak tanya apa-apa ke? Bersyarat kena isi ke attendance? Boleh juga. Boleh. Sebenarnya boleh je pelajar-pelajar ni buka kamera. Kalau kelas saya pun saya suruh buka kamera. Syarat suruh buka kamera. Saya kalau staff saya buat kelas pun saya suruh dia buka kamera. Cuma saya tengah dalam meeting je kan. Tak apa. Okay, student, saya bagi masa 5 minit ke untuk anda tanya soalan, Scopus ke, ada nak tanya apa-apa yang berkaitan dengan library, kita alu-alukan anda untuk tanyalah. Betul. Student, you should take this opportunity and ask. Jangan belakang kan baru nak tanya saya. Tanya dengan orang yang sepatutnya. Saya pun tengah belajar juga. Semua orang tengah belajar. Syazwan okey. Tak apa. Okay. So kalau tak ada soalan, Cik Firdaus boleh stopkan recording. Nanti saya letak video ni di link, Pak Noli, saya punya YouTube playlist.